Assalamualaikum and very good morning to all my Form 4 students. So untuk hari ini, seperti yang kamu minta, kita akan buat latih to be for chapter 5 progressions. Okay. So this is gonna be the whole chapter 5 punya ulang kaji lah, which are arithmetic progression dan juga geometric progression. Okay. So tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan. Okay. Number 4 dulu . So dia beritahu kat situ second term, fourth term and also the sixth term of an arithmetic progression are x to x minus 1 and x plus 8 respectively . So kamu ada kat sini T2, T4 dengan T6. Okay. You have x, you have 2x minus 1 and also you have x plus 8. Okay. The question asks you for the value of x. Okay. So ini agak tricky sikit. Okay. So cuba kita tulis dalam satu term yang complete. Okay. Maksudnya kat sini T1, T2, T3, T4, T5 dengan T6. Okay. So kalau untuk arithmetic progression, kita tahu yang beza antara kesemua-semua ni adalah sama, betul tak? Betul, kita panggil dia sebagai common difference. So sini D, sini D, sini D, sini D dan sini pun D juga. Okay. So kalau kamu lihat sebenarnya daripada T4 ni, dia nak pergi kepada T2, kamu akan kena lalu pada 2D. Okay. So sebenarnya difference di antara the fourth term dengan second term adalah 2D. 2 kali common difference, dan same goes for the difference from T6 dengan T4 ni adalah 2D juga. Okay, so apa yang kamu kena buat? Kamu tolakkan T4 dulu, 2x tolak 1, you tolak dengan T2 dan you samakan juga dengan 2 kali common difference. Okay, dan kamu selesaikan, kamu akan dapat x tolak 1 sama juga dengan 2D. Okay, and you do the same thing for T6 minus T4 lah. So kalau T6 minus T4, you akan dapat x plus 8 tolak dengan 2x minus 1 pun sama juga dengan 2D. Dan you selesaikan, kamu akan dapat negative x plus 8 equals to 2D. Okay, so letak kat bawah ni, negative x plus 8 sama juga dengan 2D. Dan kamu selesaikan. Maknanya if this is your first equation and this is your second equation, kamu nak hilangkan D . Jangan hilangkan x pula sebab kamu nak cari x. So kalau nak hilangkan D, maksudnya first equation minus second equation. Okay, so kamu akan dapat kat situ x minus x, kamu akan dapat 2x. Okay, minus 1. Silap kat sini tadi 9. 8 minus 1, kamu buat 9 sini. Sorry So sini 9. Okay. So minus 1 minus 9, kamu akan dapat minus 10. Sama juga dengan kosong. And then you selesaikan x equals to 5. Okay. So now you can find the value of D lah. Okay. So cari dulu D dia siap-siap. Macam mana cikgu mark the answer for you. So this is the first one. Okay, so now kita boleh cari dia punya D dulu. Okay, we know the x is 5. So 5 minus 1 equals to 2D. So you can know the D is 2. Okay, and then we can also find the first term ataupun dia punya A. Okay, kita tahu yang T2 dia adalah 5. So we can know the T1 ataupun dia punya A adalah 3 sebab 5 tolak 2. Okay, so this is A. Right, so kita boleh cari dia punya second question lah, sebutan kelima. Maksudnya T5. Okay, so A is 3 plus 4 minus 1, you darab dengan dia punya D2 lah. So bila selesaikan, you akan dapat jawapan dia 3 tambah 6
3 tambah 6 pula. 3 tambah, silap, this is 5. 3 tambah 8 juga dapat 11. Okay. Okay. Dia kata hasil tambah 10 sebutan pertama selepas sebutan keempat. Maksudnya dekat sini, kamu ada sampai T4. Okay. Dia tanya, hasil tambah 10 sebutan pertama. So, maknanya selepas T4 ni ada 10. Okay. So, bila daripada T4, you tambah dengan 10 term, you akan dapat apa? You akan dapat T14 lah. Betul tak? So, sebenarnya dia nak cari hasil sebutan, hasil tambah 10 sebutan pertama selepas sebutan keempat. So, maknanya dia nak cari ke semua ni. Okay, maknanya kita cari S14. Okay, lepas tu kita tolakkan juga dengan S4. So, bila you cari S14, you tolak dengan S4 tu, you akan dapatlah dia punya region dekat sini. So, ini yang kita nak cari sebenarnya. Hasil tambah 10 sebutan pertama selepas sebutan keempat. Okay, so kamu ada semua dia punya formula kan? Ingat lagi tak dia punya formula untuk S? Okay, cikgu tulis dia punya formula. Sn equals to n over 2 bracket 2a tambah n minus 1d. Okay, kita pakai formula ni. Right? So, S14 tolak S4 So, S14 tolak S4. So, kamu akan dapat 14 per 2. Juga dengan 224 tolak 24. So, you akan dapat 200. Boleh? Okay, settle. Now, diberi janjang aritmetik, ungkapkan P dalam sebutan Y. You kena ambil yang, kalau you nak betul dapat jawapan dekat belakang tu, okay, sebab cikgu rasa jawapan ni banyak sebenarnya, tapi kalau kamu nak dapatkan jawapan yang dekat belakang tu, kamu kena buat T3 tolak T2 sama juga dengan T4 tolak T3. Okay, cara ni baru kamu dapat jawapan kat belakang tu. Okay, so 4 over Y tolak 2 sama juga dengan P tolak 4 over Y. Okay, and then bila kamu pindah belah sana, kamu akan dapat P sama juga dengan 4 over Y tambah 4 over Y tolak 2. Selesaikan 8 over Y tolak 2. And then ni kamu simplifykan, maknanya kamu darab ni semua dengan Y. So, kamu akan dapat 8 tolak 2Y over Y. Okay. Hasil tambah N sebutan pertama, dia bagi formula dekat situ. So, this one very straightforward. Dia cari S8. Okay. So, 8 per 2, buka kurungan 5 darab 8 tambah 3. So, kamu akan dapat jawapan dia. So, kamu akan dapat jawapan dia 172. Okay. B tu dia nak T8. Recall balik formula. Kalau you nak cari Tn, itu adalah sama juga dengan apa? Sn tolak Sn tolak 1. Kan? Cikgu ada beritahu pasal benda ni. So, kita pakai formula ini. Okay. So, T8 sama juga dengan S8 tadi, 172. You tolak dengan S7. Maksudnya 7 per 2, 5 darab 7 tambah 3. Dia akan dapat jawapan dia. 39. Settle. Okay. Okay. 3 sebutan pertama, janjang geometri. So, this one is a geometric progression. So, bila geometric progression, apa yang kamu kena buat? Kamu kena cari dia punya common ratio. Dia bukan lagi tambah tolak, dia darab bahagi. So, ambil second term bahagi dengan first term. X over 2 bahagi dengan first term. Dan ini juga bersamaan juga dengan third term bahagi second term. So,
term dia macam pelik sikit kan. So kita buat macam ni. Bahagi x minus 2. Okay, and then kita darab silang lah, ni pergi atas, ni pergi sini. Okay, so kita akan dapat x minus 2 ni sama juga dengan x plus 2. Lepas tu yang ini kita buat negative x plus 4 over 5. Okay, so bila kamu kembangkan, kamu akan dapat x kuasa 2 tolak 4x tambah 4 sama juga dengan, nanti kamu tengok balik lagi dapat negatif x kuasa 2 tambah 2x tambah 8 sama juga dengan 5 over 5. Okay, sambung. So 5 ni, this number 5 here you bring up here means you multiply everything with 5. So kamu akan dapat 5x square tolak 20x tambah 20 sama juga dengan negatif x square tambah 2x tambah 8. Simplify kamu dapat. Okay, kamu akan dapat 6x kuasa 2 tolak 22x tambah 12 sama dengan 0. Bahagikan dengan 2, kamu akan dapat 3x kuasa 2 tolak 11x tambah. So factorize kan, kamu akan dapat sini 3, sini 2, sini minus kan, negatif 9 tolak 2. Okay, so selesaikan. 3x tolak 2, lepas tu x tolak 3 sama dengan 0, you akan dapat x1 sama juga dengan 2/3, x2 sama juga dengan 3. So soalan bagi tahu x ialah integer. So mana yang kamu nak pilih? Integer So this is the answer yang kita nak pilih lah. So itulah kita punya x. Soalan tanya hasil tambah ke tak terhinggaan janjang geometri. So maksudnya kamu nak cari S infinity. Okay. So kita tengok, kita tulis dia punya dia punya term. So kamu dapat dia punya A adalah 5 kan, sebab x tambah 2 kan, 5. And then kita cari dia punya R. Okay, first term dia 5, second term dia 1. P2 dia 1. So R dia sama juga dengan 1 bahagi 5. Okay, so S infinity is equals to A dia 5 bahagi juga dengan 1 tolak 1/5. Dia akan dapat jawapan dia 6.25 ataupun 25/4. Siap. 9. Hasil tambah 2 sebutan janjang geometri ialah 6 dan hasil tambah 4 sebutan pertama ialah 15/2. So kita pakai formula S lah. Okay. Hasil tambah kan. So maknanya S2 sama juga dengan 6. Lepas tu dibagi tu S4 sama juga dengan 15/2. Okay, so Sn is equals to A bracket 1 tolak R kuasa N bahagi juga dengan 1 tolak R. So kita pakai benda ni. So kita ada S2 sama juga dengan A 1 minus R square over 1 minus R sama juga dengan 6. And one more kita ada 15/2. Silap. Kita ada A. Okay, 1 minus R4 over 1 minus R is equals to 15/2. Okay. Then kita bawa R tu pergi atas, kita akan dapat A 1 minus R square equals to 6 1 minus R. And then this one also A 1 minus R4 equals to 15/2 1 minus R. So this is our first and this is our second. Okay, so equation kedua kita bahagikan equation yang pertama. Okay, kita akan dapat 1 minus R square over, okay, 1 minus R4 ni kita boleh tulis sebagai apa? 1 minus R square dengan 1 plus R square. Okay, and then ini kita semua kita dah potong dah. 15/2 kita bahagikan dengan 6. Kita akan dapat 5/4. Jadi kita akan dapat 5/4. Okay. And then kita cancelkan this one and this one. So kita akan dapat 1 plus R square sama juga dengan 5/4
R square sama juga dengan 1/4 dan kita ambil yang positif sahaja, kita square rootkan, kita akan dapat 1/2. Okay, dan kita selesaikan untuk carikan kita punya sebutan pertama. So, ambil mana yang senang lah. This one lah. Okay, so A 1 tolak 1/4 sama juga dengan 6. 1 tolak 1/2. Okay, so bila kamu selesai, kamu dapat jawapan A sama juga dengan 4. okay, 1. Boleh. Ini pun very straightforward. Janjang geometri so maksudnya 4/Q bahagi 5 ialah bersamaan juga dengan P bahagi 4/Q. So kalau tukar darab akan dapat P over Q darab 1/5. Ini akan dapat P darab Q per 4. Okay, dia nak P sebagai subjek. Ni kamu selesaikan, kamu dapat 4/5Q. Okay, sama juga dengan P darab Q per 4. So, we bring this Q over 4 to the other side. So, kamu akan dapat 4/5Q bahagi Q per 4 sama juga dengan P. So, kita akan dapat P sama juga dengan 4/5Q darab 4/Q. So, you get the answer. So, you get the answer. P sama juga dengan 16/5Q kuasa 2. Okay. Nombor 11 tu ada ralat sikit. Ini dia punya nilai yang sebenar dia. Okay, ini nilai sebenar dia. Alright. Dia tanya apakah dia punya nisbah sepunya ataupun common ratio. So, senang je. Untuk A ni, just ambil second term bahagi first term. So, 36 you bahagi dengan 12. You terus akan dapat dia punya R dia sama juga dengan 3. Nilai ke N. Okay. Dia bagi hasil tambah N sebutan. Maksudnya dia bagi SN. Dia sama juga dengan 3, 5, 4, 2, 8, 8. So, masuk dalam formula je. Okay. A dia 12. Okay, so 12 darab juga dengan kita pakai formula yang R tolak 1 sebab R dia lagi besar daripada 1. So, dia punya R kuasa, silap. Ratio dia 3. So, 3 kuasa N tolak 1 bahagi juga dengan 3 tolak 1 sama juga dengan 3, 5, 4, 2, 8, 8. Dan bila kamu selesaikan, kamu dapat 3N tolak 1 sama juga dengan, kamu akan dapat 59048. So, 3N, kuasa N is equal to 59049. So, bila kamu tukarkan, kamu akan dapat dia punya N sama juga dengan apa tu? 3 kuasa 10. So, N is equals to 10. Nyatakan 3 sebutan yang hasil tambah ialah 12, 6, 3, 6. 12, 6, 3, 6. Maksudnya dekat sini, kamu tak tahu dia term yang keberapa. So, kamu letak je Tn plus 1 dengan Tn plus 2. So, maksudnya dekat sini, hasil tambah ketiga-tiga term ni adalah 12,636. Betul? Okay. So, kita masuk dalam formula. So, we know that the formula for Tn adalah AR N tolak 1. Betul? So, untuk yang term yang pertama ni adalah kita tahu A dia berapa dan kita tahu dia punya R dia berapa. Betul tak? So, kita masukkan je 12 3 kuasa N tolak 1. Ini untuk yang pertama. Tambah dengan sebutan yang kedua adalah N plus 1. Maksudnya masuk dekat sini 12. Dekat sini kita masukkan N tu sebagai N plus 1. So, maksudnya N plus 1 minus 1. Sebab ada minus 1 kat sini. Ada minus 1 kat sini. So, kamu kena hati-hati ya. Tambah lagi 12, 3. Kita masukkan N plus 2 minus 1. Okay. So, kita akan dapat ini
Salin balik 12, 3, n minus 1 tambah 12, 3, n tambah 12, 3, n plus 1. Sama juga dengan 12, 6, 3, 6. Kemudian, kita sekarang nak cari berapa n tu. So, itu kita punya goal. So, kita boleh nampak kat sini, kita boleh bahagikan semua ni dengan 12. So, 12, 6, 3, 6 tu kita bahagi dengan 12 terus siap-siap. Kita akan dapat sini 1053. Okay. And the only thing you left is 3n tolak 1 tambah 3n tambah 3n tambah 1. Boleh kan? Boleh follow Okay. Now, apa lagi kita boleh buat kat sini? Kita boleh pecahkan ini. Ini adalah 3n dengan 3 kuasa negatif 1 tambah 3n tambah 3n dengan 3 sama juga dengan 1053. So, kita boleh faktoriskan 3n tu. So, 3n dekat sini, buka kurungan. 3 kuasa negatif 1 ni adalah 1/3 tambah 1 tambah 3. Sama juga dengan 1053. Barulah kamu selesaikan ni, bawa pergi bawah. Kamu akan dapat 3 kuasa n sama juga dengan 243. So, bila kamu selesaikan 3n dia adalah 3n is equals to 3 power 5. So, dia adalah term yang ke-5, term yang ke-6 dan term yang ke-7. So, kamu cari je lah apa dia punya term tu. So, our T5 is equals to 12, 3 kuasa 4, T6, 12, 3 kuasa 5, and also T7, 12, 3 kuasa 6. So, bila you selesaikan, you akan dapat jawapan dia. 972, 2916, and also 8748. Okay. So that bila kamu tambah semua ni, you akan dapat dia punya jawapan tu 12636. Okay. Dia serabut sikit, betul tak? Tapi inilah soalan SPM. 17. Okay, nombor 17 ni cikgu nak potong soalannya ini sebab dia pelik sikit. So, cikgu tak nak bagi kau punya kepala pening sangat. So, kita buat yang satu A dengan B je. Dia beritahu kat situ, ketebalan setiap blok ialah 15. So, this one is a constant. Tapi panjang blok pertama 985. Panjang setiap blok berikutnya adalah 30 cm kurang daripada blok sebelumnya. So, kita tahu A dia adalah 985 dan dia punya common difference adalah kurang 30. Jika ketinggian tangga yang akan dibina adalah 3 meter ataupun 300 cm, panjang bahagian paling atas. So, senangnya kat sini, kita tahu dia punya ketinggian dia fix 15 kan. So, 300 kita bahagi dengan 15. So, dia sebenarnya adalah ada 20 tangga. Okay, soalan tanya, panjang bahagian paling atas. Maksudnya kat sini adalah kamu nak cari T yang ke-20. Okay, so kita masukkan je. A dia adalah 985 tambah 20 tolak 1. Darabkan juga dengan dia punya D, negatif 30. Kita akan dapat dia punya term yang ke-20 adalah 415 cm. Jumlah panjang maksudnya dia nak cari jumlah kesemua 20 tangga tersebut. So, kita pakai S20 So, S20 is 20/2. 2 darab dengan 985. Okay, tambah dengan 20 tolak 1 darab dengan dia punya D. And we get the answer is equals to 14,000 cm. Boleh? 18. So, raja di atas menunjukkan 4 semicircle. Okay, 4 semicircle. So, we know that formula untuk perimeter adalah circumference ni tambah juga dengan 2 radius ni. We know that circumference adalah, formula dia adalah 2 pi r. But this one is for the full circle. So, for the semicircle, circumference dia adalah 2 pi r over 2 ataupun pi r. Okay, pi r maksudnya daripada mana ke mana? Daripada sini ke
sini saja. Okay. So for the perimeter, you have to plus with the 2 radius dekat sini. 2 tambah 2. Okay. So perimeter semi bulatan yang membentuk satu janjang aritmetik. So dia punya first perimeter tu adalah masukkan pi r di 2. So 2 pi tambah 2 tambah 2, 4. So this is the perimeter for the first semicircle. And for the second semicircle dia adalah 3 pi tambah 6. Yang ketiga 4 pi tambah 8 dan yang kelima adalah 5 pi tambah 10. So how this sequence boleh membentuk arithmetic progression? Dia suruh cari dia apa tu? Cari dia punya common difference. So maknanya kamu tolak sini, kamu tolak sini. Okay. So kamu akan dapat dia punya D dia adalah pi plus 2. Dah siap? Okay. Soalan tanya, perimeter mana dia bagi dia punya Tn tu. Dia dah bagi Tn So Tn is equals to 22 tambah 11 pi. So kita masukkan formula Tn kita. Tn is equals to what? Tn is equals to A plus N minus 1D. So kita masukkan je. So 2 pi tambah 4 tambah N tolak 1 D kita adalah pi plus 2. Sama juga dengan 22 tambah 11 pi. Okay. First, bawa yang ni pergi sini. Okay. So kamu akan dapat N minus 1, 2 plus pi ataupun pi plus 2 sama je. Bila kita selesaikan kita akan dapat 18 tambah 9 pi. Okay. Bawa 9 pergi luar. Kamu akan dapat 2 tambah pi. Salin balik, N minus 1, 2 plus pi. So nampak benda yang sama ni, apa yang kita boleh buat? Kita boleh potong. Okay, so you only left with N minus 1 is equals to 9. So the answer is equals to 10 term lah. Boleh. Hitung jumlah panjang perimeter dalam sebutan pi bagi 12 semi bulatan yang pertama. Okay, so jumlah panjang So kamu nak cari dia punya S12. Betul Right. So, sama je. 12 per 2. 2 darab dengan dia punya A dia adalah 2 pi tambah 4. Tambah juga dengan dia punya tu adalah 12 tolak 1. Darab juga dengan dia punya D, iaitu pi tambah 2. Okay. So, bila kamu selesaikan semua tu, kamu akan dapat sini 6. Itu saja. 4 pi tambah 8 tambah 11 pi tambah 22. Okay. Ini kamu selesaikan, kamu dapat jawapan dia. 90 pi tambah 180. Inilah dia punya jumlah panjang untuk 12 semi bulatan. 19. Dia kata kat situ, ukuran tapak dan tinggi setiap segitiga berikutnya adalah separuh daripada ukuran sebelumnya. So kita tahu dia punya common ratio dia adalah 1/2. Soalan tanya, cari panjang tapak segitiga yang kelima. Okay. Tapak yang pertama 24, tapak yang kedua dia kata separuh. So 12, 6 and so on. Okay, so kita cari dia punya T5. So T5 formula dia adalah AR kuasa 4. Betul? So kita masukkan A dia 24, R dia 1/2 kuasa 4. You akan dapat jawapan dia adalah 3/2. B, tunjukkan luas segitiga membentuk satu janjang geometri dan nyatakan nisbah sepunya. So cari dia punya luas. Luas segitiga adalah 1/2 darab panjang darab lebar. So untuk luas yang pertama ni kamu akan dapat 384. Lepas tu kamu akan dapat 96 dan seterusnya. Dan dia suruh cari apa tu? Nyatakan nisbah sepunya. So dia punya R dia adalah 96, you bahagi dengan 384, you akan dapat jawapan dia adalah 1/4. Okay. Cari hasil tambah luas hingga tak terhinggaan. Itu adalah sum of infinity. So S infinity is equals to 384 bahagi juga dengan 1 tolak 1/4
So yang akan dapat jawapan dia adalah 5, 1, 2. Settle. 20. Baiti membuka akaun simpanan dengan sebuah bank pada 1 Januari. Okay. Simpanan awalnya berjumlah 1,500. Dia merancang tidak akan mengeluarkan sebarang wang dalam tempoh 16 tahun. Dia bagi kat situ. Tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga. Okay. So, apa yang kita boleh tulis kat sini? Nyatakan nisbah sepunya. So, dia punya tahun pertama adalah 1590. Tahun kedua adalah 1685.40. Tahun ketiga 1786.52. So, cara nak cari dia punya nisbah sepunya tu, but since this one is a geometry, so kamu bahagi ke ni dengan ini. Second dengan tahun kedua dengan tahun pertama. So, bila you bahagikan 1685.90, you divide 1590, you akan dapat 1.06. Okay. Okay, kalau untuk B ni, kita patah balik kepada dia punya sequence tu. Okay. Pada awalnya, dia simpan 1,500. Kemudian tahun pertama, dia naik 1685.4 and also 1786.52. Okay, kita cuba bentukkan dia punya formula. Kita tahu dia punya common ratio adalah 1.06. Okay, so sebenarnya dia adalah 1,500. Okay, darab dengan 1.06. Okay, dan formula dia adalah n tolak 1. Okay, sebab bila kita masukkan n1 dekat sini, 1 minus 1, 0. So 1.06 to the power of 0 is 1. So that's why you get 1,500. And then untuk yang second ni, you masukkan n dia sama juga dengan 2. Okay, N1, N2, N3, N4 dan yang seterusnya. So kalau kamu nak cari tahun yang ke-6, so maksudnya kamu kena cari T7 lah. Sebab ini dikira sebagai T yang pertama. T yang pertama dia tak kira lah. Okay, dia adalah awal tahun. Yang T yang kedua ni baru dikira sebagai akhir tahun yang pertama. Okay, you masukkan je lah. 1,500, 1.06, and then saya masukkan 7 tolak 1 lah. So, you akan dapat 2127.78. 2127.28. So, inilah jumlah wang yang akan dapat pada tahun yang ke-6. Okay. Kira bilangan tahun yang diperlukan oleh Baiti untuk simpanannya melebihi 3,000. So, sama juga, kita ambil formula yang ini. 1,500, 1.06 n minus 1 tu melebihi 3,000. So, 1.06 n tolak 1, you akan dapat sini 2. And then you pakai log lah, you letak log both sides sebab kamu nak buat turun n ke bawah tu. So, letak sini log 10, sini pun log 10. Okay. So, nanti you akan dapat n tolak 1 sama juga dengan 11.89. N sama juga dengan 12.89. So, cikgu tak tahu kenapa jawapan belakang tu dia letak 12. Kalau ikut kat sini, n yang paling hampir adalah 13 lah. Oh, ya. You tak boleh lah ambil 13 sebab kalau 13 tu dia dah, macam mana cakap, dia dah melebihi 3,000. So, you kena ambil yang paling hampir dengan 12.89 tu. So, that's why you kena ambil 12. So, ini 12 lah. Ya. So, Lee membeli sebuah kereta persona pada akhir tahun pertama. Kos dia adalah 1,500. Setiap akhir tahun berikutnya, kos cukai jalan akan berkurang 10% daripada tahun yang sebelumnya. Okay. Tahun pertama, 1,500. Okay. So, you tahu tahun yang kedua adalah 10% kurang. So, kalau kurang 10%, dia adalah kamu darabkan juga dengan 90%. Maknanya 0.9. So, dia adalah 1,500, 0.9.
Ni tahun yang kedua. Dan tahun yang ketiga, ya kita tahulah 1500, 0.9 kuasa 2. Dan seterusnya. Misalnya tu, apakah kos untuk tahun yang keempat? Pertama, kedua, ketiga, keempat. So, maksudnya untuk A tu, kamu cari 1500 darab juga dengan 0.9 kuasa 3. You akan dapat jawapan dia RM10935 portion. Okay. Pada akhir tahun berapakah kos cukai jalan dan insurans berkurang daripada 650? So, 1500 formula dia 0.9n-1 kurang daripada 650. So, selesaikan 0.9n-1 less than 7.9. Letak log semua tu kot. So, ni kamu dapat 0.43. Letak log semua. Kamu dapat n-1 less than 7.9. And sama juga dengan 8.9. So, kalau kurang tu kamu ambil yang paling hampir. So, n sama juga dengan 9. Jumlah akhir tahun ke-5 hingga akhir tahun ke-7. So, kamu nak cari macam ni Dia ada okay, sini S7. Lepas tu sini dia ada T5. Okay. So, kamu tak boleh, okay, kamu cari dia punya S7 dulu, tak ada masalah. Jadi S7. Okay. Tetapi, kalau kamu cari S5, okay, kalau kamu cari S5, dia takkan dapat sebenarnya. Faham tak? Dia kena cari T yang kurang 1 sebab dia nak daripada 7 ke 5. So, kalau kamu tolak S7, tolak S5, kamu sebenarnya cari dari tahun ke-7 hingga tahun ke-4 sebenarnya. Okay, so sebenarnya sepatutnya dalam calculation yang kamu buat, kamu kena buat S7 tolak dengan S4. Baru kamu dapat tahun ke-5 tu. Itu dia punya trick dia. Okay. So, boleh masuk dalam dia punya formula. S7, kita pakai formula tu lah S tu. Yang 1500, dan kita pakai 1 tolak R dia 0.9 kuasa 7. Bahagi 1 tolak 0.9 tolak 1500. 1 minus 0.9 power 4 over 1 minus 0.9. You will get nanti. You kira nanti, you akan dapat jawapan dia. RM 2667.005. Okay, so I think itu saja. So, cikgu minta maaf lah untuk yang jawab soalan yang macam hujung-hujung ni dia agak confusing sikit. Especially bila dia melibatkan simbol inequality tu. Tapi cikgu akan cuba lagi cari soalan untuk bagi kamu lebih faham lagi lah pasal dia punya application yang progression semua ni. Okay, so I think that's all for this video. Kita akan jumpa lagi Thank you class. Bye bye.